A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair. Good morning diucapkan kepada sidang penonton rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang untuk kita terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala pada tarikh 14 November 2021 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang bermaksud juga kita memasuki hari Ahad hari ini. Jadi nak bertanyalah sedikit khabar kepada sidang penonton sekalian, terutamanya kepada warga Terengganu ni. Baru-baru ni ataupun semalam kita dengar bahawa statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terdapatnya peningkatan kes yang agak membimbangkan di negeri Terengganu. Jadi dan juga diwawarkan juga berkaitan dengan penggunaan ataupun kapasiti katil di Terengganu juga sudah semakin di tahap yang membimbangkan. Jadi ayuh sama-sama kita jangan terlalu merasakan selesa, terus patuhi SOP. Mudah-mudahan negara Malaysia ini akan terus terpelihara dan juga kita semua bebas daripada terkena wabak penyakit COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, alhamdulillah kita masih lagi diberikan keizinan untuk bersama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini seperti biasa untuk kita tambahkan lagi ilmu kita, untuk kita membuat persiapan diri kita di dalam kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain tidak bukan tujuannya hanya satu, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua ditempatkan di dalam syurganya yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedang betul sekalian, seperti biasa hari ini kita akan teruskan lagi kesinambungan perbincangan kita pada pagi ini menerusi surah Ghafir. Dan kita masuki ayat yang ke-6 hingga 9. Sekiranya kita imbas semula, semalam kita sudah pun membincangkan daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-5 dan juga kita telah pun mempelajari beberapa ilmu tajwid yang baharu, antaranya berkaitan dengan mad lazim harfi dan juga mad badal ataupun mad lin semalam. Dan juga sedang perlu sekalian sedikit info berkaitan dengan surah Ghafir ini. Surah ini merupakan surah yang ke-40 di dalam Al-Quran dan juga surah yang telah diturunkan di Mekah, iaitu digelar sebagai surah Makkiyah. Dan sekiranya sidang penonton sekalian pada saat ini ada naskah Al-Quran, maka bukalah di halaman 467. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama mentadabbur dan meneruskan lagi perbincangan kita menerusi ayat yang ke-6 hingga ayat ke-9. Dan insyaAllah bagi memberikan ulasan, bagi membincangkan dan juga menerangkan kepada kita ilmu berkaitan dengan surah Ghafir ayat 6 hingga 9 ini, bersama dengan kita juga salah seorang DL yang cukup tersohor di Malaysia, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Luqman Ibrahim kita. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa khabar Dr? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terus bersemangat pada pagi ini insya-Allah untuk menyebarluaskan ilmu kepada kita semua. Jadi saudara sekalian, seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung kami secara terus di talian 03 7726 1603 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya ni, insya-Allah sama-samalah kita memperdengarkan, sama-samalah kita mendengarkan bacaan daripada yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Luqman kita daripada ayat ke-6 hingga ayat ke-9. Jadi doktor, pada pagi ini taranum apa yang doktor nak sampaikan kepada kami? Ya, baik. Insya-Allah silakan doktor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih kepada Da'i Luqman dan tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian.
Pagi ini kita akan membaca dua ayat pertama dulu, iaitu ayat surah Ghafir, ayat ke-6 dan ke-7. InsyaAllah Ustaz akan mula dengan taranum ras, kemudian hujung tu kita masuk sikit lagu nahwan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud ketetapan Tuhanmu pasti berlaku terhadap golongan kafir. Sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohon keampunan untuk orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikut jalan agamamu, dan periharalah mereka daripada azab neraka. Amin. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian, kita membaca dua ayat pertama dahulu tadi. Ustaz sebut tadi taranum ras, dan juga yang kedua tu sebenarnya taranum jiharkah, hujung sedikit tadi. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar lagi, sila bersama guru dan bolehlah dengar balik bacaan tadi. Mudah-mudahan insya-Allah dia bermanfaatlah. Tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian, semalam kita bincang tentang mad lazim, tentang mad lin kan. Hari ini Ustaz nak bincang sikit tentang qiraat. Qiraat ni apa dia tuan-tuan puan-puan? Iaitu bacaan yang ada sedikit bezanya dengan bacaan kita, tetapi sebenarnya dia juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam qiraat ni tuan-tuan ada 10 qiraat ataupun 10 jenis bacaan dengan kepelbagaiannya masing-masing, dan itu semua adalah mutawatir dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bacaan yang kita baca sekarang ini tuan-tuan ada satu nama. Mana boleh beritahu ke namanya? Hafs an Asim. Ya, terima kasih. Sangat baik. Bacaan Hafs daripada Asim. Itu bacaan yang kita baca sekarang. Kalau eja bahasa Arab ha fa sa, Hafsun. Kalau bahasa Melayu kita ni H A F S. Itulah jadi baca dengan sad, Hafs daripada Asim.
Yang kita nak baca pada pagi ini ialah bacaan yang sedikit lain pada ayat nombor 6. Namanya bacaan Ad-Duri daripada Abu Amru. Ad-Duri daripada Abu Amru. Hanya perubahannya satu sahaja, ya, pada perkataan hujung sekali, annahum ashabun nar. Perkataan an-nar itu dia baca dengan imalah. Annahum ashabun nar. An-nar. Dia condong sangat banyak, ya, itu imalah. Daripada an-nar, kemudian kalau condong sikit banyak an-nar. Condong lagi banyak an-nar. Ada. Jadi itu bacaan Ad-Duri daripada Abu Amru. Baik, Ustaz cuba dulu, ya. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النِّيرِ. Baik, sekarang nak test lah. Mana pula kena baca. Baik, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. Okey, bila ada nar, saya ingat sikit ne. Saya ingat lagi nir. Nir. Cuba ambil annahum tu je. Annahum ashabun nar. Ada sikit lagi, tapi tak apalah. Itu maknanya, itu dia panggil imalah. Jadi adakah bacaan ini betul? Jawapannya ya. Dibaca dengan bacaan Ad-Duri daripada Abu Amru yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh mana kita bertambah sedikit ilmu dalam masalah qiraat pada pagi ini. Insya-Allah. Terima kasih doktor di atas perkongsian satu qiraat yang baru. Kita jarang-jarang dengar. Jadi doktor, sebenarnya satu persoalan berkaitan dengan qiraat ni, adakah bila mana Nabi SAW dia membaca sesuatu ayat tu dia akan terus mempelbagaikan qiraat ataupun ada dalam masa-masa yang tertentu baru nampak perbezaan tersebut? Pertama sekali kita kena ingat bahawa bacaan Al-Quran ini kita terima secara mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya satu kumpulan ajar satu kumpulan. Dia tidak terima seorang kepada seorang. Ada hal keadaannya dalam Sahih Bukhari menyebutkan tentang seorang sahabat sembahyang. Bila bersembahyang dia jadi imam, di belakangnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia baca surah Al-Furqan. Bila baca surah Al-Furqan ni, Umar cerita, dia kata bahawa aku dengar Hisham bin Hizam ini membaca Al-Quran tak sama dengan aku belajar. Aku belajar dengan Rasulullah begini, Hisham baca begini. Maka lepas sembahyang tu Umar terus dia cekak. Umar ganas sikit. Jadi Hisham kata aku belajar dengan Rasulullah. Bohong dia tu. Lalu mereka pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah pun kata Hisham betul, Umar pun betul. Maksudnya ada Rasulullah saja sebahagian ini orang begini, ada sebahagian begini, mengikut lahjah dan kemudahan masing-masing. Jadi tuan-tuan, maknanya perkara ini telah dikumpulkan oleh para ulama. Hatta dalam penulisan Mushaf Utsmani zaman Sayyidina Utsman pun telah menulis meraifkan perkara tersebut. Contoh saat beri semalam ialah haitalak, haitulak, hitalak. Itu semua dia ajar dengan hak satu rumah dan satu rumah lagi. Maknanya dua itu maksud itu tidak ada titik dan tidak ada baris. Jadi insya-Allah nanti satu masa nanti kita boleh bincang lebih lanjut. Cuma asasnya ialah itu caranya pembelajaran Al-Quran dan qiraat. Insya-Allah. Jadi betul sekalian, dia sebenarnya cara bacaan tu kadang-kadang memang kita dengar berbeza. Tapi ianya kadang-kadang tu memang sampai kepada Rasulullah SAW disebabkan oleh riwayat ataupun qiraat yang berbeza. Jadi insya-Allah kita dapat satu ilmu yang baru. Jom sama-sama lepas ni kita tambahkan lagi ilmu berkaitan dengan qiraat dan juga taranum ni. Tapi sebelum tu betul sekalian, kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu, sama-sama kita mengambil pengajaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran pada pagi ini menerusi surah Ghafir ayat 6 hingga ayat 9. Sedikit pembetulan. Sebentar tadi saya mengatakan bahawa katil di negeri Terengganu, katil di Wad Terengganu ada orang kata apa di tahap yang kritikal. Maafkan saya, sebenarnya katil di ICU di Terengganu semakin di tahap yang membimbangkan. Jadi jom sama-sama kita terus patuhi. Jangan kita hanya memfokus kepada orang-orang Terengganu tapi juga satu Malaysia. Kita sama-sama terus patuhi SOP. Jangan kita merasakan selesa kerana COVID-19 ini masih berada di persekitaran, di sekeliling kita semua. InsyaAllah dengan pematuhan kita, insyaAllah satu hari nanti kita mampu berjaya untuk memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia, insyaAllah. Jadi jom sama-sama kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dan juga semalam, Doktor, kita masih lagi ada sedikit orang kata apa jawapan yang tertinggal untuk kita nak berikan, dikongsikan kepada sidang penonton sekalian berkaitan dengan mengapa surah Ghafir ini juga digelar sebagai surah mukmin. Ya. Betul, silakan. Baik, terima kasih, Man. Merujuk kepada persoalan semalam, iaitu surah Ghafir juga dinamakan surah Mukmin. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau dalam lagu-lagu surah tu kan, misalnya Al-Ahzabu Saba'u Fatir Yasin As-Saffatu Sad Az-Zumarul Mu'min. Itu dalam lagu dia sebut Mu'min. Lepas Zumar kita kata Ghafir tapi Mu'min. Jadi kita cari kat mana pula Mu'min. Tak jumpa Ghafir. Sama tuan-tuan. Baik, sebab penamaan surah Mukmin ini ialah dalam ayat yang ke-27, 27 surah ini, tuan-tuan, ada satu orang lelaki yang daripada kalangan keluarga Firaun yang beriman. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rajulun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Jadi ada di kalangan keluarga Firaun yang mukmin. Wa qala rajulun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Mukmin itu, yang itulah diambil menjadi nama surah, dan sebenarnya bukan ambil gitu, itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya penamaan ini kebiasaannya ada merujuk kepada sesuatu dalam surah tersebut sehinggalah diberi nama kepada surah. InsyaAllah. Jadi satu ilmu yang baru juga. Rupa-rupanya ada juga di kalangan ahli keluarga Fir'aun tu, ada seorang lelaki yang beriman pada Allah SWT. Dan dia menyembunyi, yaktumu imanahu, maksud dia menyembunyikan imannya itu. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan satu ilmu yang baru kita dapat bersama pada pagi ini. Jadi Doktor sudah bersiap sediakah untuk kita nak meraihkan persoalan sahabat-sahabat kita? InsyaAllah. Jadi sahabat sekalian, jom kita nak raikan persoalan pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Johari Hasnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah tanda-tanda dan ciri-ciri bagi golongan yang melakukan dosa dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah ayat 6 surah Ghafir menyatakan orang-orang kafir tetap dimasukkan ke neraka atas kedegilan mereka? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz Dr. Luqman dan Da'i Cak Luqman, sama-sama Ibu Johari kita. Silakan. Baik, terima kasih kepada Johari Hasnah, mana suami isteri itu. Dengan soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslimat dirahmati Allah sekalian, bila sebutkan tentang ketandaan antara orang mukmin dan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kalau orang tu dia mengaku sebagai orang musyrik ataupun orang tidak beriman, itu sangat jelaslah bila dia mengaku. Tetapi yang menjadi isunya ialah orang yang mengaku beriman tetapi mempunyai sifat-sifat ataupun tanda-tanda kesyirikan. Itu masalah. Sebab dalam hadis menyebut dengan jelas, iaitu yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi Islam, petang kafir. Allah. Ataupun petang Islam, pagi pula kafir. Begitu, jadi maknanya mudahnya mereka terkeluar daripada agama. Antara perkara-perkara yang menyebabkan membatal iman ini. Ini tuan-tuan penting ya. Perkara yang membatal dipanggil mubtilatu al-iman, yang membatalkan iman, ialah mereka membaca Al-Quran tetapi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd.
ada sebahagian yang mereka terima, sebahagian lagi tak setuju. Bukan tak terima, tak setuju. Bila sebut tak setuju, tuan-tuan, terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepastian, maka yang ini akan menyebabkan terkeluar secara dia tak rasa, dia tak perasan bahawa perkara itu berlaku. Sebagai contoh, tuan-tuan. Ya, Ustaz dengar satu klip video dalam YouTube ada, tuan-tuan. Ada seorang Pak Kiai, ada seorang kita kata alim lah. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dengan adil. Benda baik balas baik. Betul. Kita jawab ya, pasti. Betul. Itu kita setuju. Sekalipun orang itu bukan daripada orang bukan Islam. Allah. Yang ujung tu masalah. Itu masalah. Yang awal tu betul. Dia kata orang yang baik mesti masuk syurga sekalipun orang bukan Islam. Jadi kenyataannya sangat-sangat itulah. Kenapa dia boleh menyebabkan terkeluar pada agama? Kerana dalam ayat Quran menyebut dengan jelas. Menyebut jelas. Tuan-tuan buka surah Al-Bayyinah tu, ayat yang ke berapa tu, juzuk 30 saja menyebutkan bahawa orang-orang beriman dalam syurga. Orang yang tidak beriman dalam neraka. Itu Allah sebut dengan jelas. Kita tak boleh ubah dah. Ya? Alakum dinukum waliyadin. Agama kami, agama kami, agama kamu, agama kamu. Soal sama ada mereka itu akan berpegang kepada pandangan mereka, itu tak ada masalah. Itu hak. Maksudnya dalam perlembagaan apa cakap nak beramal dengan agama dia, tak ada masalah. Itu hak dia. Tetapi tuan-tuan, dari sudut pegangan kita sebagai Islam, tak boleh nak kata bahawa orang baik di kalangan mereka pun akan masuk dalam syurga. Tak boleh. Macam contoh mudah gini. Kalau kita ambil SPM, ambil SPM ni syaratnya nak dapat sijil mesti paling kurang syarat mesti lulus bahasa Melayu. Bahasa Malaysia. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebenarnya. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Maksud Ustaz yang dalam peperiksaan tu kan apa dia sebut sebenarnya, tapi saya ingat bahasa Malaysia lah. Baik, mesti lulus bahasa Malaysia. Kalau dia dapat A belaka pun, tiba-tiba bahasa Malaysia fail, dapat sijil ke tidak? Tak dapat. Dia pun pergi komplain kepada Kementerian Pendidikan KPM. Tolonglah, saya semua sekali ni. Takkanlah tak boleh bertimbang. Bahasa Malaysia aja pun. Tuan-tuan jawab kementerian, tak boleh, itu syarat kami. Nah, jadi orang nak sijil SPM itu mesti kena ikut yang KPM tetapkan itu. Samalah juga tuan-tuan, orang yang nak masuk syurga mesti ikut syarat Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat nombor satu apa dia? Mesti beriman. Dia tak boleh komplain depan Allah, ya Allah aku baik. Tak minum arak, tak tipu orang, tak rasuah, tak judi. Itu syarat yang lain. Tapi syarat asas dia letakkan itu macam sijil bahasa Malaysia mesti lulus tadi, maka itu mesti ada. Allah itu. Jadi sudah betul sekalian, itulah dia kita jangan mengambil enteng benda ni, sebab kadang-kadang ia yang mampu untuk menyelewengkan kita punya iman dan juga akidah kita. Jadi insya-Allah sudah betul sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Kita banyak lagi nak bincangkan ni, tapi sebelum tu kita nak berhenti berjeda sebentar, kembali sebentar sahaja lagi. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. berhenti untuk berjeda sebentar. Kita kembali pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi perintis ataupun titik pemula untuk kita bersama-sama bergandingan tangan untuk berada di syurga yang hakiki, yakni di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedang betul sekalian, masa lagi kita membincangkan topik berkaitan dengan surah Ghafir ayat 6 hingga 9. Mudah-mudahan dengan tadabbur kita dalam Al-Quran pada pagi ini akan menjadi pedoman dan juga panduan kehidupan kita, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita teruskan lagi, Doktor. Kita nak
meraikan pemanggil kita yang pertama pada pagi ini, Tuan Haji Omar Abdul Majid di talian. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Assalamualaikum. Ya, saya Luqman dan juga Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sihat insya-Allah. Silakan soalan pagi ni. Jadi kebetulan sikit saya dengar suara Da'i Luqman dan juga doktor tadi mengatakan Pekan Cini ini bukan Pekan Cini dia terbalik itu. Jadi Cini itu dalam daerah Pekan. Itu yang sebenarnya saya sebut Cini. Pekan bukan Pekan Cini. Jadi Cini dalam daerah Pekan. Daerah Pekan cukup luas. Oh, insya-Allah. Dan juga doktor ya. Jadi soalan saya doktor mengenai tajuk kita pada pagi ini iaitu ayat Al-Kafir ini, ayat yang ke-6 tu. Ada menyebut balasan untuk orang-orang kafir ini. Saya orang-orang kafir itu semua orang tahu dah mungkin apa sudah pasti ke neraka doktor ya. Jadi soalannya orang muslim ini, orang muslim yang bersifat munafik dengan fasiknya ni, jadi banyak perkara itu. Segelintir mereka ni berpandangan walaupun orang kafir itu sah ke neraka, orang mukmin yang bersikap munafik dan juga fasik ini pun saya rasa ke neraka juga. Jadi mereka menganggap selagi kita ada mengucap 2 kalimah syahadat itu kita pasti juga masuk ke syurga di last minute atau di saat-saat akhir ni. Soalan saya doktor, apakah kita boleh mengatakan begini doktor? Sedangkan kita ni ialah kalau masuk tu tak tahu macam manalah caranya. InsyaAllah. InsyaAllah Tuan Haji Omar. Okey, insyaAllah. Satu soalan yang cukup banyak pada Tuan Haji Omar seperti biasa. Jadi doktor, soalan menarik tu. Ramai pada kita pada hari ini, tambah-tambah anak muda pada hari ini, mereka beranggapan, tak apalah buat dosa, yang penting saya masih Islam. Sebab akhir sekali perakhiran mesti kat syurga juga. Dan juga doktor, satu lagi tambahan persoalan. Adakah semua orang kafir ni memang Allah nak masukkan ke dalam neraka? Silakan. Terima kasih khususnya pada Haji Omar, pemanggil tegar kita. Semoga-moga Allah beri kesihatan selama-lamanya. Tuan-tuan sesimat rahmat Allah sekalian, bila disebutkan tentang adakah orang kafir ataupun orang Islam ini akan masuk dalam syurga, dalam hadis yang jelas, sesiapa yang ada iman bersamanya ketika dia mati, maka tuan-tuan dia akan masuk dalam syurga. Tetapi terpaksa melalui proses lah. Masuk neraka dulu, dosa banyak apa semua tu, hujung akan masuk syurga. Kita kata, oh syukurlah, Alhamdulillah. Baik, Ustaz nak tanya. Soalannya, siapa dapat pastikan bahawa masa kita mati tu ada iman? Allah. Ada. Tuan-tuan muslim Abdul Rahmat Allah sekalian, masa kematian ni masa sangat kritikal, sangat kritikal. Dan syaitan dia punya usaha ikhtiar daripada kita kecil sampai kita nak mati, itulah dia segala kaptennya, segala ketuanya datang pada masa itu. Sebab itu lambang kejayaan dia berjaya mengeluarkan orang daripada agama masa itu. Dan dia akan berupa dalam bentuk yang pelbagai, berupa mak, berupa ayah yang akan pujuk kita keluar daripada agama ini. Kalau tak boleh mengucap, dia suka sangat-sangat. Maka tuan-tuan, pada masa itu yang tubuh kita habis segala, dalam kitab Tazkirah menyebutkan bahawa tuan-tuan oleh Imam Al-Qurtubi, bagaimana keadaan manusia mati. Ya, kalau hari ini tuan-tuan kita sakit sini, kita boleh sakit boleh cakap. Kalau kita tangan ni terpotong, kita akan menjerit boleh. Tapi kenapa masa mati tak boleh? Dah kata sakit sangat. Kerana tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala cabut habis kekuatan suara, cabut. Kekuatan kita punya sendi-sendi cabut. Jadi kita sangat lemah pada masa itu. Tambah pula datang syaitan pada masa itu. Agak-agak kita boleh lawan. Payah. Tak sakit lagi. Kemudian dengan godaan, dengan segala-gala datang rupa bentuk mak ayah orang kita kasih sekali itu datang untuk mengeluarkan kita daripada agama. Jadi siapa boleh jamin bahawa pada masa itu dia akan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu satu. Nombor 2 tuan-tuan, iaitu apabila katakanlah masuk neraka dulu, akhir masuk syurga, alhamdulillah masuk syurga tu. Tapi tuan-tuan, tahankah kita untuk menghadapi api yang Allah kata dalam hadis sahih menyebutkan 60 kali ganda lebih teruk pada api ini? Api atas muka dunia ini ialah 60 juzuk tu, ambil satu sahaja letak dalam dunia. Itu pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil api lilin, letak jari, 15 saat saja. Tolong hantar video tu kepada
tanyalah ustaz, kita nak tengok dan kita nak tayang kan tuan-tuan. Kenapa? Kerana boleh bertahan di atas api lilin selama 15 saat cukup. Tak mampu tuan-tuan, tak akan mampu. Jadi makna tuan-tuan untuk nak tukar kata tak apalah masuk neraka dulu pun okeylah asal masuk syurga. Belum pasti tuan-tuan. Bahkan kita tak akan mampu menahannya. Dalam ayat Quran menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Bila bakar tu hangus, rentung, maka Allah gantikan kulit baru. Allahumma tuan-tuan, begitulah terusnya dibakar dan seterusnya sehinggalah sampailah keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau sehingga selesai balasan terhadap dosa-dosa dia. Mampukah kita tuan-tuan? Allahumma na'udzubillah, ustaz tidak mampu, tak mampu dan semua orang tidak akan mampu menghadapinya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tentang persoalan dalam ayat yang kita bincang ini tuan-tuan. Ayat yang ke-6, adakah Allah bermaksud bahawa orang kafir ni memang Allah nak campak dalam neraka? Ya. Begitukah? Baik tuan-tuan, kita kembali kepada asas dalam agama ini. Ada asasnya yang sangat besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini dan bersama-sama disebut manusia ini dipanggil ada ikhtiar, ada pilihan. Ada pilihan. Kamu nak A boleh, B boleh. Kalau tidak ada ikhtiar, maka dia jadi macam malaikat. Malaikat tak ada pilihan. Hanya dijadikan untuk menjadi baik saja. Nah, lepas ni kita cerita tentang malaikat. Tapi nak beritahu ni manusia ni sifatnya ada pilihan. Dalam ayat Quran surah At-Tin tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita jadikan manusia ni dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Tapi kena ingat sebaik-baik tadi rupanya boleh turun, thumma radadnahu asfala safilin. Boleh jadi sejahat-jahat pula. Jadi makna manusia ni kejap boleh jadi baik, kejap boleh jadi jahat. Ini lebihnya manusia ada ikhtiar, melebihi kalau dia jadi baik macam malaikat. Kalau jahat dia boleh jadi syaitan. Itu pilihan yang Allah berikan. Dan ayat tentang pilihan dalam Quran banyak tuan-tuan, banyak. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nak beriman boleh, tak beriman pun tak apa, tapi kamu tahu kesannya selepas itu. Wa hadainahu najdain, kami beri dua jalan, baik buruk. Imma syakira wa imma kafura. Sama ada nak pilih kamu jadi syakir sebagai orang yang bersyukur, atau kamu nak pilih menjadi orang yang kufur kepada Allah, silakan. Tapi ada balasannya nanti. Sebab daripada pilihan inilah Allah sebutkan di sini. Ayat tu, okey. Kamu dah pilih kufur, maka aku tak redha kufur itu, tapi kamu nak juga, silakan. Tapi balasannya ialah neraka. Wallahiyadzubillah. Jadi semuanya bergantung kepada pilihan kita. Allah SWT berikan kita akal, sama ada kita nak memilih menjadi orang yang semulia malaikat atau menjadi sehina seperti mana iblis dan juga syaitan. InsyaAllah sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Omar kita sebentar tadi. Jadi sidang penonton sekalian, kita nak balik persoalan berikutnya daripada Facebook, daripada Puan Sal Rasid Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang dimaksudkan dengan rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu itu, membuktikan yang Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemberi rahmat kepada semua makhluk ciptaannya, dan ilmu Allah itu sangat luas hingga tidak terjangkau akal fikiran kita. Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Terima kasih kepada sebelum tu alamak, sekali lagi buat orang kata tergantung pula jawapan dari doktor. Jadi sahabat sekalian, nak tahu jawapannya, kita berhenti berehat seketika, kembali sebentar sahaja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah.
Itu ni pasal yang ilmu. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, masih lagi membincangkan topik berdasarkan silibus tafsir dan taranum menuju surah Ghafir ayat 6 hingga 9. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mencambahkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, saya telah pun mengganggu sebenarnya tadi doktor ingin memberikan jawapan kepada persoalan berasal rasi cik-cik kita. Minta maaf doktor. Jadi berkaitan dengan doa yang terdapat pada situ tu. Rabbana maafkan Rabbana wasi'ta kulla syai'in. Silakan doktor. Terima kasih kepada soalan yang baik daripada Sarasi Cik-Cik. Dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, dalam ayat nombor 7 tu pun memang Allah sebut doa para malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri ilmu. Begitu juga ayat lain Allah sebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi segala sesuatu. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, ni ada perkara yang menarik. Perkara yang ma'amma, perkara yang umum, akan wujud tentang pengecualian dia. Bila Allah sebut tentang umum tu, ada sedikit pengecualiannya. Saya lupa dia punya kaedah usaha, kaedah perkara itu. Tapi maknanya bila umum ada pengecualiannya. Rahmat Allah merangkumi segala sesuatu. Maka bila kita sebut gitu, adakah rahmat Allah kena pada syaitan juga? Sebab meliputi semua. Meliputi. Ya tak? Jadi tuan-tuan kena faham bahawa ayat Al-Quran ini tidak dibaca satu sahaja. Nah, macam undang-undang, dalam bidang undang-undang, tuan-tuan bacalah undang-undang mana sekalipun, dia ada berkait. Biasa kita dengar undang-undang A clause 1.2 section dia dibaca bersama dengan section ini. Secara automatik dia gitu. Samalah juga Quran. Ini perlembagaan yang paling tinggi, maka tuan-tuan kita kena baca bersama. Jadi perkara yang berkenaan dengan kufur, perkara yang berkenaan dengan tidak beriman, maka ini terkeluar daripada warahmati wasi'atku kulla syai'. Mana syaitan tu tak masuk dalam rahmat yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu bila kita faham gitu bahawa ayat Quran ni kita baca dalam surah Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mula-mula kita doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Allah sendiri beritahu jalan orang-orang yang kami beri nikmat kepada mereka. Makna beri nikmat kepada mereka itu siapa? Semua. Ada siapa yang kita nak kata di situ. Maka Allah sendiri yang beri maknanya. Allah sendiri beri maknanya, iaitu orang-orang yang dia membaca dalam doa tadi. Dalam surah An-Nisa tuan-tuan, Allah beri makna jalan orang-orang yang aku beri nikmat ni siapa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ada jalan-jalan nikmat. Jalan orang yang aku beri nikmat apa dia? Minan nabiyyin, nabi, siddiqin, orang sentiasa membenarkan tentang kebenaran seperti mana Abu Bakar Siddiq dan seumpamanya. Syuhada, orang syahid, dan juga salihin. Maknanya kalaulah terjemahan kita kata orang Tuhan beri nikmat, tentu orang senang. Tentu orang kaya. Tak, bukan itu dimaksudnya. Dimaksudnya 4 golongan ini. Jadi ikut Nabi, ikut siddiqin, syuhada, salihin, itulah maksudnya. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata ialah ayat Quran ni dia kena baca bersekali, bersama-sama. Dia tak boleh baca ayat satu. Adalah ayat yang memang satu sahaja tu, tapi jarang. Sedikit sangat dalam Quran ayat itu hidup satu-satu dia sahaja, jarang. Masya-Allah. Jadi dia Al-Quran ni pun dia kadang-kadang ada hujah berdasarkan ayat yang lain. Ya, betul. Jadi saudara sekalian, satu ilmu yang cukup penting buat kita bersama. Jadi mudah-mudahan Allah golongkan kita di dalam kalangan
orang-orang yang mendapat nikmat tu. InsyaAllah. Amin rabbal alamin. Jadi saudara betul sekalian, kita nak beralih dengan soalan berikutnya, tapi kita nak meraihkan pemanggil yang berikutnya. Ibu Norini Abdul Latif kita. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Ibu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Nurini soalan pagi ni insya-Allah. Soalan dia bunyi macam ni. Tentang ayat yang 6 tadi saya baca sikit Ustaz ya. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Okey. Saya nak tanya yang ru tu. Setahu saya Kafaru, itu banyak okey. yang Kafaru, kata Maksudnya dan dua kalimah ada ombak. Kadang-kadang ayat saya pernah terjumpa dia menjadi fasil juga. Maksudnya dalam dua kalimah. Tapi dia ada ombak dan ada satu alif calip di bawahnya. Yang ini tak ada ombak tapi tak ada calip alif bawah. Tapi masih mak jari fasil juga. Tu saya tanya Ustaz. Apakah perbezaannya di situ? Ada calip alif dan dengan ada tak ada ombak. Yang ini ada ombak saja, tak ada calip. Okey insya-Allah insya-Allah. Okey insya-Allah Ibu. Tapi ada kalanya ada dia ada ombak dan ada calip bawah. Saya nak tahu apa perbezaan. Sedangkan dua-dua mak jari fasil mak tambah dalam dua kalimah. Insya-Allah Ibu Nurini. Itu saja Naim. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan berkaitan dengan tajwid ni, Doktor. Ada perbezaan di antara mungkin mazhab ni. Silakan Doktor. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nurini. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, sangat baik kalau ibu boleh beritahu ayat mana mudah nak kita fokuskan. Tapi walau macam mana pun memang ada beberapa tempat dalam Quran. Contohnya kalau kita buka sekarang, kalau tuan ada masa sila buka sekarang, qul ya ayyuhal kafirun. Mak jaiz tu. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun itu dieja. Ya Ayyuhal Kafirun. Ya Ayyuhal tu ya alif, hamzah di atasnya, ya ha alif. Baik, syarat nak jadi mad jaiz ini, mestilah kena ada alif yang mati dulu. Mana ada alif mati kat situ? Betul, kat situ tak ada. Okey. Barangkali itu maksud Ibu Nurini ni lah. Betul. Ya. Tetapi kita tahu juga itu mad jaiz. Daripada mana kita tahu? Daripada bacaan kita. Tuan-tuan, tajwid ni dia kecenderungannya baca tu nombor satu. Bunyi itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok balik pada ayat yang Ibu Nurini tanya ni, ayat nombor 6, kafaru tu kafara waw, ada alif lepas ni. Ada alif yang di atas yang bulat tu kan. Lepas kemudian barulah hamzah kan. Kerana kafaru. Jadi selepas waw yang mati ada alif dulu baru ada hamzah. Macam mana tu? Baik, tu Ustaz kata tadi kembali kepada bunyi. Alif tu kita baca tak? Kita tak baca. Kafaru waw kita bacalah bunyi dengan mat itu. Kita baca barulah dia jumpa hamzah. Maka selepas itu baru jadilah dia panggil mad jaiz mufasil 4 atau 5 harakat. Sama dengan qul ya ayyuhal kafirun ni, ya ayyuha tu tidak ada ditanda apa-apa dia punya mad, tetapi pada bunyi ada. Kalau eja ya bunyi macam mana nak eja ya dalam ya alif. Ya alif mesti ada alif. Betul. Ya tu kan. Sebab tu dia letak alif ke ya ada tu tanda mati dulu situ kan. Barulah ayyu. Pada bunyinya ada, pada tulisan tidak ada. Masya-Allah. Agak menjawab kepada Ibu ini. Insya-Allah. Jadi sebenarnya penting rupanya doktor kita tahu macam mana nak hejaz setiap huruf tu. Sebab baru kita tahu bagaimana suatu hukum tu terkeluar ataupun dikeluarkan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan pada Ibu Nurini kita. Kalau masih lagi ada kekeliruan mungkin boleh rujuk kepada ustaz-ustaz ataupun ustazah yang juga mengajar berkaitan dengan tajwid ini insya-Allah. Jadi doktor kita beralih ke persoalan berikutnya daripada saudara Ali. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam ayat ke-7 dinyatakan tentang malaikat memohon ampun bagi orang yang beriman. Kenapakah malaikat-malaikat tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi pihak orang yang beriman? Adakah taubat dan keampunan perlu ditapis oleh malaikat sebelum diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keluar. Satu soalan yang cukup menarik Doktor. Silakan.
Baik, terima kasih kepada Ali soalan yang sangat menarik dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Yang pertama sekali ialah bila disebutkan tentang orang beriman ini ada dosa atau tidak, Man? Ada mesti ada. Jadi bila sebut ada dosa tu, orang beriman yang sentiasa merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah lagi malaikat pun tolong minta ampun kepada dia. Allah, ini kehebatan. Nah. Jadi tuan-tuan, dengan maksudnya bahawa bila sebut beriman, kita tak maksum. Kita tak maksum, ada salah silap, maka di situlah yang diminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia maksum melainkan Rasulullah. Nah, baik. Hatta Rasul, tuan-tuan, ini sangat-sangat baik untuk kita rujuk. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Fath. Suratul Fathi, juzuk yang ke-26, ayat yang kedua. Liyaghfira laka Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Baik. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik, supaya Allah mengampunkan dosa kamu sebelum. Rasul ni merujuk pada ka tu Rasul. Dosa kamu sebelum, menasabahlah sebelum jadi Rasul. Ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, dan selepas. Selepas Rasul macam mana boleh jadi ada dosa? Ni tuan-tuan jadi kalau orang nak mengelirukan orang boleh dah sini. Tengok Quran pun ada masalah juga ni. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, rujuk kepada tafsiran tentang ayat ini. Ulama membincangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada majoriti mengatakan bahawa ada ijtihadat. Ijtihadat maksudnya Rasulullah sebelum turun ayat, kalau Rasulullah tahu tidak ada ayat yang turun kepada dia akan ijtihad. Ini boleh buat. Ini tak boleh buat. Ini boleh buat, ini tak boleh buat. Dia ijtihad. Baik, ada dalam ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sepatutnya Rasulullah buat gini tapi Rasulullah buat gini. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Tetapi patut gini dia buat gini. Patut A dia buat B. Baik. Dengan sebab itu ni panggil khilaful aula. Sepatut A. Dia buat B. Contohnya gini. Dalam surah, tuan-tuan baca surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Abdullah bin Maktum datang jumpa Rasulullah, dia telah beriman. Tanya pada Nabi SAW. Rasulullah tengah layan kepada pembesar Quraisy. Bila layan pembesar Quraisy ni, Rasulullah, bila Abdullah Maktum ni buta, tanya, Rasulullah jadi berubah muka dan berpaling. Tak berpaling kepada Abdullah bin Maktum. Niat Rasulullah apa dia? Melayan ketua kabilah tadi. Dengan sebab layan itu, kalau dia masuk Islam, ramai lagi masuk Islam. Allah kata itu salah. Tidak berdosa. Cuma khilaful aula. Sepatutnya kamu kena layan ini sebab telah Islam. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kamu tak tahu mana lebih baik, tentulah yang lebih baik orang beriman daripada orang yang tidak beriman. Yang ni yurja islamuhum, diharap beriman. Tapi yang ini telah Islam. Mana lebih baik, Man? Yang telah Islam. Yang telah Islam lah. Sepatutnya Rasulullah layan itu dulu. Jadi dengan sebab itu Allah tegur dalam hal ini surah Abasa wa Tawalla, bukan dosa tetapi khilaful aula. Khilaful aula ni aula macam ni tapi Rasulullah buat begini. Jadi itu liyaghfirakallah wa ma ta'akhkhar, supaya Allah ampunkan yang dosa selepas tu. Jadi orang baik ni tuan-tuan, kalau benda tak berdosa pun kalau dia buat begitu dikira sebagai satu benda yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala, tapi bukan dosa. Bukan dosa. Allahu Akbar. Jadi kita kena tahqiqkan dalam kita sendiri memang Rasulullah, para rasul ni tidak ada sebarang dosa. Jadi doktor, satu persoalan doktor, berbalik pada ayat yang ke-6 doktor. Kita tahu bahawa orang kafir ni akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga timbul satu perkataan dan satu persoalan, sebab dalam Al-Quran juga Allah menyebut yahdillah man yasha wa yudhillu man tasha. Allah yang berikan hidayah kepada seorang dan juga Allah yang menyesatkan seorang. Mereka mengatakan bahawa kami jadi kafir sebab Allah dah kata kami jadi kafir. Bagaimana doktor? Terima kasih, Man. Soalan sangat baik. Ya, ini selalu diguna sebagai alasan. Sungguh sebagai alasan. Dia kata bahawa contoh mudah yang lain, kenapa tak sembahyang? Allah tetap dah tak sembahyang. Masya-Allah. Dan semua kan milik Allah. Allah tetap saya tak sembahyang.
Kenapa minum arak? Dah takdir Allah tulis minum arak. Baik tuan-tuan. Baik muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Hidayah di tangan Allah, betul. Mana Allah yang beri hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh beri hidayah, Allah beri hidayah kepada. Jadi dah Allah. Jadi kalau saya tak beriman pun Allah jugalah. Baik tuan-tuan. Sensimat rahmati Allah sekalian. Persoalan nombor satu yang untuk jawapan mudah ialah kita tahu tak kita punya kematian macam mana, beriman atau tidak beriman? Tak tahu. Tak tahu. Sama juga hidayat. Kita tak tahu. Jadi tugas orang tak tahu ni apa dia? Cari. Dia kena cari. Oh, okey tu. Itu nombor satu. Faham. Jadi awak buat apa? Nah, tak ada saya duduk tunggu. Oh, tunggu tak boleh. Kalau gitu, awak duduk dalam bilik ini tunggu je, jangan makan pagi ni macam mana? Oh, tak kenyang lapar. Tak tunggu aja tak. Orang macam ni tuan-tuan, ini contoh cerita ni contoh mudahlah. Tuan-tuan ambil dia letak dalam masjid yang apa ni, kunci grill apa semua letak dia dalam tu. Kita kata saya nak letak kamu sekejap aja. Letak dalam tu, nak jawab pada persoalan dia lah, duduk. Jadi bila duduk dalam tu daripada pagi sampai pukul 11 12 dia lapar dah. Kata, apa kamu kurung saya lama-lama ni? Lapar ni. Oh lapar. Dia pun, kamu nak apa? Nak nasi arak misalnya. Oh nasi mandi dah. Okey kita cari. Tuan-tuan pergi carilah nasi arak nasi mandi tu bukuh elok-elok tuan-tuan, pergi letak di luar pada apa ni grill tu. Yang kita dah kunci tu kan, letak luar tu, tuan-tuan buka. Wah, punya aroma dia. Sedap dia. Syukur. Terima kasihlah kamu kurung saya nak bagi nasi. Tak. Oleh kerana kamu rasa itu takdir, tunggu takdir ni masuk dalam mulut kamu. Mana boleh macam tu. Dia dah mula komplain. Tahu pun bahawa tak akan mungkin nasi itu pergi dalam mulut dia. Samalah hidayat. Hidayat kalau kamu tak usaha, tak ikhtiar, macam mana nak sampai? Jadi kamu tak boleh beri alasan bahawa Allah tak beri. Tak, kamu cari ke tidak? Ada. Kalau kita pun tak pernah cari, jadi nak kata bahawa Allah tak beri hidayat, tak tahu lagi. Jadi kalau dia dah berusaha ikhtiar, maka pastilah ayat dalam Quran lanahdiyannahum subulana. Pasti kami beri wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa berusaha ikhtiar pada jalan kami, tentulah kami beri hidayah. Pasti kami beri hidayah. Lam itu lam taukid, menunjukkan bahawa orang berusaha ikhtiar ni Allah pasti beri. InsyaAllah. Jadi sahabat sekalian, kesimpulannya jangan kita menyalahkan takdir, tapi salahkanlah diri sendiri yang tak nak berubah. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi sahabat sekalian, banyak lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan surah Ghafir ayat 6 hingga 9. Namun sebelum itu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan ekstra eksklusif 30 minit sebentar sahaja lagi di TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi menyinari hidup anda insya-Allah. Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal setia bersama dengan kami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan kita keberkatan dan juga meraih kita keberkatan, juga ilmu yang bermanfaat untuk sebagai panduan kehidupan kita insya-Allah. Sekali lagi saya wawarkan, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami menerusi talian tertera di kaca televisyen anda, dan kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita untuk menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Tambahan pula ini ilmu berkaitan dengan Al-Quran dengan menekan butang kongsi. Cukup mudah. InsyaAllah ia yang menjadikan salah satu cara untuk kita nak jana saham pahala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak insya-Allah. Jadi doktor, kita terus sekali lagi perbincangan kita pada pagi ini. Kita nak raikan persoalan Facebook kita yang berikutnya daripada Tuan Hasnu'an Wahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ayat ke-7 dalam surah Ghafir ini, para malaikat di sekelilingnya bertasbih dan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Soalan saya, Ustaz, adakah keampunan itu hanya kepada orang-orang yang bertaubat sahaja? Mohon pencerahan dari Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Sedikit tambahan sedikit, Doktor, berkaitan dengan malaikat ni. Ada orang yang beranggapan mereka mengatakan bahawa even angel also make mistake. Jadi Doktor, adakah pandangan sebegini boleh diterima? Silakan Doktor. Terima kasih. Baik, kita jawab dulu soalan itu Tuan Hasnuin Hasnuin Wahid. Baik, tuan-tuan sesimak dirahmati Allah sekalian. Asas kita sebagai manusia ni mesti berlaku silap. Nah, sebutnya manusia mesti silap lah. Ustaz ada silap, mana ada silap, semua kru-kru akan berlaku salah silap. Dan silap ni apabila melibatkan dosa, mesti kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Baik, adakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan hanya orang bertaubat sahaja? Baik, jawapannya tuan-tuan, yang memohon ampun secara khusus maka Allah Subhanahu wa taala beri keampunan. Itu keyakinan kita kepada Allah. Maknanya dia mohon ampun, minta sungguh-sungguh, astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan dia. Satu, yang kedua ialah dia tak minta ampun, tapi dia buat perkara-perkara yang Allah suka, Allah redha. Bila dia buat benda Allah suka tu, secara automatik pengampunan Allah diberi kepada dia. Dalam Al-Quran sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Buat benda baik ini maksudnya yang Allah sukalah. Buat benda baik, beri zakat, beri sedekah, tolong orang, doakan orang, maka semua itu tak minta pengampunan pun, tetapi menyebabkan terampunnya dosa. Jadi maknanya ada dua bahagian itu. Jadi orang mukmin ini dia akan ambil dua-dua. Satu, minta ampun pun dia, buat baik yang menyebabkan terampun dosa pun dia. Hatta dalam orang melangkah kaki ke rumah Allah, tamhus sayyiat, dia akan diampunkan dosa. Dia belum minta ampun lagi, langkah kaki je satu-satu menuju ke masjid, satu langkah itu diampun satu dosa. Allahu akbar. Jadi itu baik, itu pertama. Yang kedua yang Man sebut tadi, memang ada pepatah Inggeris, even angel make mistake tu. Bahkan terjemahan angel ini ada beberapa sebenarnya. Terjemahan mengatakan angel itu orang baik-baik. Kalau kata bahkan orang baik-baik pun berbuat silap, itu saya setujulah. Tapi kalau terjemahan angel itu yang biasa digunakan oleh ramai orang, penulis-penulis apa semua, even angel ni merujuk kepada malaikat, maka ni kena betul balik, salah besar. Kenapa tuan-tuan? Dalam Al-Quran sebut dengan jelas, malaikat ini adalah satu makhluk Allah yang diciptakan untuk taat. Taat sahaja. Taat sahaja. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah At-Tahrim, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini la ya'suna Allah, tidak akan berbuat dosa. Selama-lamanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia buat apa yang disuruh saja. Maknanya kalau buat benda tak suruh, bukan malaikatlah tu. Jadi automatik kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala buat malaikat ini memang dengan bentuk maksum. La ya'sun, tidak akan dia buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa-siapa yang kata bahawa malaikat boleh berlaku silap, kalaulah dia yakin begitu, maka dia menentang ayat ini. Iaitu Allah kata, "Dak, aku buat ni bahawa malaikat ni akan ikut sahaja. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kerja dia ikut sahaja." Dan memanglah sebab malaikat ni tidak ada nafsu. Manusia ada nafsu. Malaikat diletakkan yang akal dan beriman sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlukan kepada yang nafsu itu. Manusia tidak dipilih dua jalan. Jadi manusia kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat. Malaikat selama-lamanya dia akan buat kebaikan.
Insya yang Allah. diperintahkan. Jadi kita perlulah kena orang kata apa, kuatkan dengan keimanan kita bahawa beriman dengan malaikat itu penting. Iya. Jadi kita kena ketahui bahawa memang malaikat tidak akan melakukan sebarang kesilapan, hanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak teruskan lagi dengan baki 2 ayat yang masih tinggal pada pagi ini dari surah Ghafir, itu ayat yang ke-8 dan juga ayat ke-9. Silakan doktor. Ustaz akan baca 2 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adn, dan Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah jua yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukan, dan sebenarnya sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu akan dan terkena balasan kejahatan-kejahatan dilakukan, maka sesungguhnya Engkau telah menggunakan rahmat, mengurniakan rahmat kepadanya, dan yang demikian itulah kemenangan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian, bermula daripada ayat ke-7, itu adalah merupakan doa para malaikat, kemudian disambung lagi doanya pada ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Ini termasuk dalam doa-doa para malaikat. Dan tentunya orang-orang yang termasuk dalam golongan didoakan para malaikat ini adalah orang-orang yang diberi kebaikan yang besar dan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ayat ke-7 hingga ayat ke-9 itu merupakan doa para malaikat bagi orang-orang yang terpilih. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam doa para malaikat ini, insya-Allah. Jadi kita nak raikan persoalan berikutnya, doktor, daripada Facebook kita, daripada Puan Mazni Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat ke-8 surah ini, para malaikat berdoa agar orang-orang mukmin dimasukkan ke dalam syurga Ad. Kenapa malaikat tidak berdoa supaya dimasukkan ke dalam syurga Firdaus? Sedangkan Rasulullah SAW sendiri berpesan kepada umatnya, jika memohon syurga, maka mintalah syurga Firdaus. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan yang menarik, doktor. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mazni Hassan, soalan yang baik. Tuan-tuan muslim simak rahmati Allah sekalian. Itu tidak dinafikan. Nabi SAW menyebutkan bahawa kalau kamu berdoa, doalah kepada syurga Firdaus. Semoga-moga Allah masukkan kita dalam syurga Firdaus. Setiap syurga itu Allah beri kelebihan, dan masing-masing. Macam orang berpuasa, ada pintu Rayyan. Seorang yang berpuasa. Kenapa tak sebut Firdaus terus? Ada kelebihan masing-masing Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tapi semoga-moga kalau masuk syurga pun alhamdulillah. Masuk syurga pun tak apa. Masuklah mana-mana pintu. Baik, ada satu benda menarik Ustaz nak sebutkan di sini. Ustaz pergi satu program kuliah lah, Muslimat. Bila Ustaz sebutkan bahawa syurga ni ada berapa? Syurga tak tahu, saya belajar sekolah dulu 7. Soalan cepu cemas tu. Dulu waktu sekolah dulu dia kata 7. 7 baik. Tuan-tuan sudah simak rahmat Allah sekalian, syurga ni ada 8. Ada 8. Ada 8. Makna rahmat Allah lebih, neraka ada 7. Ke 7. Ada. Lalu adalah di kalangan mereka tu bangun, dia kata, Ustaz, saya baca dalam tafsir, dia kata ada 7. Kata ambil kat mana? Dia pun sebut nama tafsir dalam bahasa Inggeris. Terjemahan dalam bahasa Inggeris, 7 heaven. 7 heaven. 7 heaven.
Tuan-tuan, rupanya bila Ustaz rujuk balik dalam bahasa Inggeris, seven heaven ni dirujuk pada langit. Tujuh lapis. Tujuh lapis langit. Tapi kita heaven kan kita guna syurga kan. Jadi akhirnya lekatlah seven heaven tu 7 syurga. Dah, syurga 8. Jadi termasuklah Firdaus, Aden, Naim dan seterusnya lah. Darussalam dan lain-lain. Jadi tuan-tuan, kena ubah perkara tersebut. Siapa-siapa yang baca terjemahan dalam bahasa Inggeris, maka yang seven heaven itu merujuk kepada sab'a samawat, 7 lapis langit. Bukan 7 syurga. Dalam hadis jelas menyebutkan bahawa syurga ni ada 8. Tak kira lah sebut 8 pintu apa semua, tapi yang pentingnya hatta dalam riwayat menyebutkan bahawa dalam syurga tu pula ada tingkatan. Tingkatan 1000 tingkatan setiap syurga tu pula. Jadi setiap tingkat tu pula dia punya kelebihan, masya-Allah. Orang yang bawah tu rasa sangat-sangat bersedih. Padahal tingkat beza satu je. Tingkat-tingkat darajat tu kan. Beza darajat tu orang di bawah tu bertanya-tanya, kamu kan yang dapat hebat macam ni, duduk atas pada aku ni, apa kamu buat dulu Maka orang tu berjawab, aku lebih pada kamu subhanallah sahaja. Satu je. Dia Allah, ya Tuhan, rugi, ya tahassaru ahlul jannah. Orang syurga, masuk syurga pun bersedih. Kenapa sedih? Kerana dia kurang apa dia? Kurang satu saja. Allahumma. Jadi itu keadaan syurga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita. Insya-Allah. Amin. Yang penting kita ni sebenarnya masuk syurga tu pun dah seronok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijamin oleh Allah SWT untuk dimasukkan ke dalam syurga. Insya-Allah amin rabbil alamin. Jadi, doktor, kita nak raikan pemagi berikutnya. Kak Yat kita di talian. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Dai Chan. Apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah. Terima kasih Dai. Silakan soalan pagi ni Kak Yat. Nanti Dai mesti cakap Kak Yat tagline mesti 3 soalan Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sila Kak Yat. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Yat nak tanya, adakah yang doa yang dimaksudkan di dalam ayat ini kita boleh katakan tentang 70,000 malaikat tu Ustaz? Maknanya malaikat yang bila diambilkan doa kita tu, adakah doa kita tu dianggap doa makbul? Dan lagi satu soalan, adakah salah akidah bila kita mengatakan sesuatu perkara jangan berlaku selisih malaikat 44? Selisih malaikat 44, okey. Dan lagi satu, ini last soalan ketiga. Adakah peribahasa yang Dai sebut tadi tu boleh kita kaitkan dengan yang dulu kita kata malaikat Azazil itu sendiri? Adakah dia ketua malaikat pada masa tu? Okey. Itu soalan Kak Yat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Yat di atas soalan kita. Untuk nak mengetahui jawapannya di atas 3 soalan seperti biasa oleh Kak Yat, jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan tiru, berehat seketika. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapat banyak ilmu yang baru berkaitan dengan surah Ghafir ayat 6 hingga 9. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini akan kita semaikan dan juga terapkan dalam kehidupan seharian kita dan menjadi panduan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi bincangkan berkaitan dengan surah Ghafir ayat 6 hingga 9. Sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima persoalan. Seperti biasa, daripada Kak Yat kita 3 soalan, iaitu soalan-soalan yang cukup berkualiti untuk kita dapatkan jawapan bersama. Jadi doktor, bagaimana dengan ketiga-tiga jawapan bagi persoalan tersebut, doktor? Silakan. Baik, terima kasih Kak Yat. Soalan yang mencabar sebenarnya. Baik, tuan-tuan dan sekadar yang Ustaz boleh jawab. Yang pertama sekali, adakah makbul doa dengan 70,000 malaikat dan seumpamanya? Pertama sekali, malaikat sangat ramailah. Yang masuk ke Baitul Ma'mur di langit sana 70,000 setiap hari. Jadi berapa tuan-tuan kira lah. Mana sangat-sangat ramai. Itu malaikat. Dan bila diaminkan oleh para malaikat ni tentu makbul. Tentu makbul. Dan tuan-tuan, kalau kita nak doa malaikat, ada satu diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mendoakan saudara dia dalam keadaan bil ghaib.
ala zahril ghaib, saudara dia tak tahu. Contohnya ustaz doa pada Man. Man tak tahu. Ya Allah, Man ini bagilah orang yang baik, zuriat yang baik. Jadi doa begitu dia tak tahu, maka kata malaikat ada atas kepala dia. Malaikat kata walaka bimithli. Oh, dapat yang sama. Kamu dapat yang sama. Allah. Jadi cara nak diaminkan para malaikat tentu buat gitu. Maknanya doa kepada orang lain kebaikan, maka malaikat akan kata walaka bimithli, jadi yang kamu dapat yang benda yang sama. Itu dalam hadis. Baik. Pertama, yang kedua, selisih malaikat 44 ini banyak benda-benda dalam masyarakat Melayu yang disebut dalam keadaan kita tak dapat nak itu. Ustaz pun kena kaji dulu lah. Mana datang atau biasa dengar tapi kita sambil lalu gitu je lah. Macam taubat lahum lah apa semua. Jadi itu hanya orang Melayu punya, itu tidak boleh dijadikan sebagai satu dasar lah. Baik. Kemudian Azazil. Tuan-tuan, Azazil ini yang sama ada dia ketua apa semua tu, ketua malaikat itu Ustaz tak boleh nak jawab lagi pada hari ini. Cuma saya nak sebutkan bahawa dia seorang abid betul. Abidnya. Sangat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu betul. Itu kehebatan dia sebelum dia kufur. Dan selepas dia kufur itu masya-Allah, habis dah lah. Sebabnya tidak ingin sujud kepada Adam alaihi salam. Tapi iblis ini adalah dalam sebut surah Al-Kahfi, kana minal jinni, dia daripada keturunan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia fasik, dia lawan yang Tuhan suruh tu. Itu dia. Maknanya syaitan apa iblis jin apa semua ni itu satu kelompok, malaikat satu kelompok yang lain. Jadi asasnya ialah kerana mereka ini melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya semasa sujud kepada Nabi Adam. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab dengan jawapan ringkas pada yang bagi doktor kita, menjawablah persoalan ketiga-tiga persoalan pada Kak Yat pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih Kak Yat kerana sentiasa memberikan soalan-soalan yang orang kata menarik untuk sama-sama kita dapatkan jawapannya, insya-Allah. Jadi doktor, kita beralih ke persoalan berikutnya daripada Facebook, daripada saudara Adib Aizuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat ke-9. Kemenangan yang besar itu adakah dengan amal baik yang tak seberapa, dosa yang banyak tetapi memperoleh nikmat dan kurniaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana mendapat doa daripada malaikat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Satu soalan yang menarik tu. Silakan. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, soalan daripada Adib, soalan yang sangat baik. Tentunya orang nak dapat kemenangan besar, kebaikan, rahmat Allah ni, dia berusaha ikhtiar. Dia tidak duduk saja tiba-tiba dapat doa malaikat. Tidak begitu, tuan-tuan. Macam orang nak untung berniaga, saya ada untung, dia masuk yang apa nama dalam internet punya perniagaan, akhirnya dia rugi. Kan baru ni tuan-tuan, tolong perhatikan anak-anak kita di Kelantan baru ni hampir 50 pelajar yang kerugian 200,000. Guna yang money game dalam internet itulah. Ya dah. Konon-kononnya masuk tu bertambah duit. Masuk tak akan ada tuan-tuan duduk saja dapat duit. Tak akan ada. Kalau ada scammer lah tu. Betul. Tak. Kita masuk duit, kita duduk relax. Ya dapat tiap bulan. Tuan-tuan, ni pegang asas dalam Islam. Bila melabur, mesti ada untung rugi. Tapi kalau orang buat pelaburan, confirm untung tidak ada dalam Islam. Man masuk dengan Ustaz, RM1,000, Ustaz bagi 500 sebulan. Kalau cakap macam tu, confirm tidak ada dalam Islam. Kenapa? Mana boleh janji confirm 500 begitu, sebab berniaga, kalau berniaga ada pasti tak boleh mesti untung. Tak. Boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Jadi itu takkanlah pasti boleh dapat, tak boleh tuan. Islam tidak terima begitu. Jadi dengan sebab itu perlu berikhtiar dan berusaha, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kebaikan. Baik, jadi itu respon Ustaz lah. InsyaAllah. Jadi kena ada ikhtiar terlebih dahulu. Tak boleh saja kita hanya duduk sambil duduk tenang-tenang, tiba-tiba Allah nak berikan nikmat. Kena ada satu usaha, barulah akan mendapatkan doa pada para malaikat, insya-Allah. Jadi yang bagi penonton, yang bagi doktor, sidang penonton sekalian, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan. Sungguh pantas masa berlaku. Sebab itulah doktor seronok bila mana mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran dalamnya terdapat macam-macam
macam ilmu tentang sejarahnya, tentang doa dan sebagainya. Jadi doktor, sebagai di penghujung ini sedikit kesimpulan ringkas di atas perbincangan kita selama 2 hari ini daripada ayat 1 hingga ayat ke-9, apa yang kita perolehi, dan boleh doktor tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada kita. Insya-Allah. Silakan doktor. Jadi tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, sebagai ustaz nak simpulkan tuan-tuan, kita belajar Al-Quran ni tujuan kita satu sahaja, kita nak beramal dan kita nak kembali ke kampung halaman kita, jannat. Dalam jannah. Berapa luas syurga ni, man? Sangat luas. Apa dia? Allah sebut dalam Quran, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Luas syurga ni tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan keluar rumah, lepas TV yang keluar kita nak berdoa dulu. Keluar rumah, tuan-tuan tengok langit sana, tengoklah, pandanglah dunia begitu luas ini, itulah syurga. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Masukkan dalam jiwa anak-anak kita, jiwa kita, ya Allah, kamu ganti kepada aku dunia yang sempit ini dengan syurga yang seluas langit dan bumi. Allahumma, mudah-mudahan Allah SWT beri kebaikan kepada kita bersama. Jadi kita sama-sama berdoa tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Alamin. Jazakallah khairan katsira yang bagi doktor di atas pesan doa dan juga ilmu pada kami. Mohon dihalalkan segala apa yang dilimpahkan. Sama-sama. Dan juga sedang betul sekalian, 2 perkara kita perlu ambil tahu ayat 1 hingga 9. Yang pertama, jangan jadi kufur. Yang kedua, teruskan bersyukur sehingga mendapat doa para malaikat. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan Dai Hadari dan juga ahli panel kita Ustaz Amran Yusof dengan topik berkaitan dengan aurat ketika solat. Jadi sidang penonton sekalian, jangan juga lupa untuk menyaksikan rancangan halaqah pada malam ni insya-Allah yang akan dihostkan oleh ayahanda kami iaitu Tuan Haji Muhammad Ahmad Nur Sulaiman kita insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, saya Dian Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana. Bertemu lagi kita dalam episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan kiru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.